Belum ya? Okey. Oh, belum Nanti ni. nanti bagi syarat eh. Okey. Dia cakap on dia, doktor boleh cakap tu. InsyaAllah. Okey, insya-Allah. Baik. Okey, on Ustaz. Doktor. Dah okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Malam ni alhamdulillah adalah merupakan malam yang malam keempat dah kan? Jumaat, Sabtu, Ahad. Okey. Hari yang ketiga dan kita telah pun masuk pada malam yang keempat bulan Ramadan 1441 Hijrah tahun ini, dan malam ni kita akan membicarakan sedikit tentang adab bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Adab bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan masa yang diperuntukkan hanyalah 20 minit. Jadi saya akan mulakan terus. Pertama sekali, adab dengan Allah Subhanahu Wa Taala ialah kita menerima apa sahaja, membenarkan apa sahaja yang diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada perkara khususnya lah, perkara yang gaib. Khususnya tentang perkara yang gaib. Dan ini berdasarkan kepada surah An-Nisa ayat yang ke-87 di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa man asdaqu minallahi haditha." Dan siapakah yang lebih tepat berbanding dengan Allah dari sudut ungkapan dan percakapan. Dengan itu kita yakin dan kita beriman bahawa Allah Subhanahu Wa Taala apa sahaja yang dia beritahu kepada kita, kita wajib membenarkannya, sama ada perkara itu perkara yang telah pun lepas ataupun perkara semasa ataupun perkara yang akan datang. Okey, maksudnya yang dinyatakan dalam Al-Quran, sama ada perkara lepas, perkara yang semasa dengan penurunan Al-Quran ataupun perkara yang akan datang. Okey, itu adalah adab yang pertama, kita bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, adab yang kedua adalah husnul khuluq ma'allah. Kita berakhlak mulia bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan maksud berakhlak mulia ini ialah kita menerima hukum-hukum yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dan kita mengamalkannya. Kita tidak menolak apa sahaja yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, dan kita menerima dengan hati yang pasrah, dengan hati yang redha. Apa sahaja Allah berikan, apa sahaja Allah tentukan kepada kita daripada hukum hakam, kita terima dan kita berusaha untuk mengamalkan perkara itu. Dan ini sesuai dengan suratul Ahzab ayat yang ke-36, di mana Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan tidaklah boleh bagi seseorang yang beriman, sama ada lelaki maupun perempuan itu, apabila Allah Subhanahu Wa Taala menentukan sesuatu hukum, dia mempunyai pilihan. Tidak boleh dia mempunyai pilihan dalam urusan mereka, dan sesiapa yang mengingkari Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Jadi ayat ini jelas menunjukkan apa sahaja yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita, kita sebagai individu Muslim ataupun mukmin dan mukminah, kita hendaklah menerima apa yang Allah Subhanahu Wa Taala tentukan untuk kita, hukum yang Allah berikan kepada kita. Okey. Adab yang ketiga ialah ar-ridha biqada'illah. Adab yang ketiga ialah kita redha dengan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berkenaan dengan qada dan qadar. Okey, ketentuan. Tadi itu adalah berkenaan dengan hukum hakam yang kedua kan. Yang ini pula adalah kita redha dengan ketentuan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita, iaitu dari sudut qada dan qadar. Okey, dan sekiranya kita dapat qada yang ataupun qadar yang baik, kita hendaklah bersyukur. Manakala sekiranya kita diuji dengan satu qadar yang buruk, hendaklah kita bersabar. Okey, dan ini adalah satu perkara yang penting dalam kita beradab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara yang ketiga ialah kita redha dengan apa sahaja yang Allah tentukan kepada kita. Okey, khususnya bila kita sebut redha ni, ialah perkara yang susah untuk kita sebagai manusia menghadapinya. Okey, seperti sekarang ni PKP ataupun apa dipanggil ni, perintah kawalan pergerakan kan. Ini satu benda yang susah untuk kita
kan, khususnya kita yang dah biasa kerja ni kan, kalau yang dah biasa kerja kat rumah tak apa, kalau kita yang biasa kerja kat luar, tiba-tiba kita terpaksa terperap di rumah, ini semua adalah sesuatu yang memerlukan kepada adab yang ketiga ini, iaitu kita redha terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala nyatakan perkara ini dalam suratul Baqarah ayat yang ke-155, wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. 5 perkara yang Allah Subhanahu wa taala akan ujikan kita. Yang pertama ialah ketakutan, yang kedua adalah kelaparan, yang ketiga adalah kekurangan dalam harta, yang keempat kekurangan dalam jiwa, kan, sama ada sakit ataupun mati, dan yang kelima adalah kekurangan dalam buah-buahan ataupun tanam-tanaman. Okey. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan wabasyiris sabirin, berikanlah berita gembira kepada mereka yang bersabar. Jadi dalam situasi kita sekarang ni, apa yang kita kena buat adalah kita redha terhadap ketentuan Allah memberikan ujian dengan COVID-19 ini, dan kita menghadapi perkara ini dengan penuh kesabaran dan penuh keredaan. Itu adalah adab yang ketiga. Seterusnya kita pergi kepada adab yang keempat. Adab yang keempat ialah kita menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan doa kita. Kita menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan perbuatan yang begitu mulia, iaitu kita berdoa, meminta apa sahaja yang kita perlukan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan doa ini sebenarnya seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani merupakan adalah satu perbuatan yang menampakkan tahap yang paling tinggi dalam tazallul kita dan iftiqar. Tazallul iaitu kehinaan kita dan keperluan kita, kan, yang teramat sangat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Dan betapa miskinnya kita terhadap apa yang kita minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebenarnya yang dimaksudkan dengan doa. Okay. Jadi kita perlu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meminta daripada Allah Subhanahu Wa Taala apa sahaja yang kita perlukan. Kalau kita nak kaitkan dengan sekarang ni, kita inginkan apa, agar kita minta agar Allah Subhanahu Wa Taala angkat dan jauhkan wabak COVID-19 ini daripada diri kita, dan segala bentuk virus yang sama ada spiritual ataupun yang berbentuk apa dia panggil ni, virus yang berbentuk penyakit. Kita minta agar Allah Subhanahu Wa Taala jauhkan daripada kita. Okey. Dan kita benar-benar minta perkara itu, bukannya sekadar membaca doa tanpa penghayatan, tidak, tapi kita baca doa itu dan kita menghayati apa yang kita minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sudah pasti doa ini adalah satu benda yang cukup masyhur dalam Islam, kan. Kita bacalah beberapa ayat kat sini, antaranya ialah dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-186, beberapa ayat, kan, selepas ataupun ayat ini dinyatakan selepas ayat-ayat tentang Ramadan. Allah sebutkan wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan sekiranya hamba-Ku meminta kepadaku, maka sesungguhnya aku, iaitu Allah, amatlah dekat. Ujibu da'watad da'i, aku akan memperkenankan doa orang yang meminta itu sekiranya dia meminta kepadaku. Itu yang penting sekali. Kita kena minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Falyastajibu li wal yu'minu bi, maka hendaklah mereka meminta, hendaklah mereka istijabah ataupun apa dia, melaksanakan perintahku supaya mereka berdoa, dan hendaklah mereka beriman dengan aku, semoga mereka akan mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi ini satu adab kita bersama Allah Subhanahu Wa Taala, kita bersungguh-sungguh minta, bersungguh-sungguh doa agar Allah perkenankan apa yang kita perlukan daripada urusan dunia maupun urusan akhirat. Yang kelima ialah antara adab yang kita perlu lihat apabila kita ingin maknanya bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala ataupun pergi menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dalam solat kita. Okey. Jadi kita perlu memakai pakaian yang cantik. Okey, apa mana-mana pakaian yang cantik yang kita ada, kita pakai untuk solat kita. Okey, dan ini sesuai dengan suratul A'raf ayat yang ke-31. Allah sebutkan khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Ambillah perhiasan kamu di setiap masjid. Okey, maksudnya inda kulli solah. Okey, pada setiap kali kamu ingin melaksanakan solat. Okey.
Dan Ibn Taymiyah rahimahullahu taala mengatakan kana li ba'd salaf hullatun bimablaghin 'azimin minal mal. Di kalangan ulama salaf terdahulu, mereka ada pakaian yang mereka beli dengan harta yang mahal dan mereka pakai apabila datangnya waktu solat. Okey, dan mereka akan berkata kan, Rabbi ahaqqu man tajammaltu lahu fi salati. Okay, Tuhanku adalah yang lebih berhak untuk aku memperhiasi diriku untuknya dalam solatku. Okay. Jadi ini antara adab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita teruskan sedikit lagi. Yang keenam, adab yang keenam ialah kita khusyuk dalam solat. Okay, kita khusyuk dalam solat. Artinya bila kita berdepan, bila kita bermunajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, hendaklah kita khusyuk, hendaklah kita benar-benar menghayati solat kita. Dan ini merupakan adab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita solat menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan kita memang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kita fikirkan perkara-perkara lain. Okey. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Suratul Mu'minun ayat yang pertama dan juga ayat yang kedua. Okay, di mana maksudnya sesungguhnya telah berjaya orang yang beriman, iaitu mereka yang dalam solat mereka khusyuk, mereka yang khusyuk dalam solat mereka. Ibn Qayyim rahimahullahu taala mengatakan wa minal adabi ma'allahi fil wuqufi baina yadayhi fis salah wad'ul yumna 'ala al-yusra. Di antara adab kita bersama Allah Subhanahu Wa Taala apabila kita berdiri di depan Allah Subhanahu Wa Taala dalam solat ialah kita meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Dan ini adalah semasa kita berdirilah untuk membaca Al-Fatihah dan juga membaca surah. Dan ini Ibn Qayyim sebutkan adalah kebiasaan orang bila berhadapan dengan raja. Apatah lagi, Ibn Qayyim sebutkan apatah lagi kita sedang berhadapan dengan raja segala raja. Okay? So kita kena buat itu dalam keadaan benar-benar kita merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adab yang seterusnya ialah yang ketujuh ialah kita tidak menghadap ke kiblat semasa membuang air besar ataupun membuang air kecil. Okay, kita tak menghadap ke kiblat ataupun tak membelakangkan kiblat. Okay. Dan ini sesuai dengan satu hadis Nabi SAW, idza ataitumul ghaita fala tastaqbilu qiblah wala tastadbiruha walakin syarriqu aw gharribu. Nabi SAW sebutkan bila kamu datang untuk membuang air, air besar ataupun air kecil, maka janganlah kamu menghadap ke kiblat ataupun membelakangi kiblat. Tapi yang kamu boleh buat adalah pergi hadapkan ke arah timur ataupun ke arah barat. Okay, dan ini sesuai dengan geografi kota Madinah, di mana timur dengan barat itu tak ada kiblat. Yang ada kiblat adalah di selatan. Jadi kalau Nabi pun sebut hadap ke timur dan barat, di situ tak ada kiblat kan. Jadi jangan hadap ke mana? Jangan hadap ke selatan dan jangan hadap juga ke utara. Kerana bila kita menghadapkan ke utara dan semasa kita berada di Madinah, kita telah pun membelakangkan kiblat. Tapi kat Malaysia ni kita tengoklah kan geografi kita macam mana. Yang pentingnya masa buang air kecil, buang air besar, jangan hadap ke arah kiblat, jangan membelakangi kiblat juga. Itu adalah adab kita bersama Allah Subhanahu Wa Taala berkaitan dengan kiblat. Okay? Dan faedah ataupun adab yang ke-8 kat sini, adab yang ke-8 ialah kita syukur terhadap nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Okay, kadang-kadang kita mungkin merasakan nikmat kita ni sikit sangat berbandingkan dengan orang lain. Okay, kereta kita besar, kereta dia lagi besar, rumah dia besar, rumah kita tak besar macam rumah dia kan. Kita sihat, dia lagi sihat lagi kan. Okay, jadi kita akan memperkecilkan nikmat kita apabila kita melihat orang yang lebih banyak nikmat daripada kita. Tapi sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam suratul Nahl ayat yang ke-18, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Sesungguhnya kalau kalian mengira nikmat Allah, kalian tidak dapat menghitungnya keseluruhannya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Merahmati. Okay? Jadi kena ingat, jangan tengok pada orang yang lebih daripada kita, kerana dengan itu kita tidak akan mensyukuri nikmat. Kita tengok pada orang yang kurang daripada kita, dengan itu kita akan nampak sebenarnya nikmat Allah pada kita cukuplah banyak. Okay? Dan nikmat ini sudah tentu kita mensyukuri Allah Subhanahu Wa Taala
kan, kita sebut alhamdulillah kan, wa syukurillah dan sebagainya kan, yang terdapat dalam hadis-hadis Nabi SAW. Apapun yang pentingnya hati kita penuh dengan kesyukuran dan pujaan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala apabila kita memikirkan tentang satu-satu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Okay, dan terakhir di sini termasuk dalam adab bersama Allah Subhanahu Wa Taala adalah kita mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adalah kita mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Okay. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam surah An-Nur ayat yang ke-52, wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqihi faulaika humul faizun. Sesiapa yang mentaati Allah dan Rasulnya dan bertakwa pada Allah dan takut pada Allah, kemudian bertakwa pada Allah, mereka itulah orang-orang golongan yang berjaya. Surah An-Nur ayat yang ke-52. Okey. Dan banyaklah ayat lain yang menunjukkan taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebenarnya taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kenapa? Kerana yang menghantar, Tuhan yang menghantar Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila Allah hantar Nabi Muhammad kepada kita, ya, sekiranya kita taat kepada Rasulullah, kepada Nabi Muhammad, artinya kita telah beradab dengan Tuhan yang menghantar Rasul itu kepada kita. Tapi kalau kita ingkar terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa maksud dia? Maksudnya ialah kita telah ingkar terhadap Tuhan, iaitu terhadap Allah yang telah menghantar Rasulullah, menghantar pesuruhnya kepada kita sallallahu alaihi wasallam. Okey. Saya kira ini antara perkara yang sempat saya nak kaitkan dengan tajuk kita pada malam ini. Okey. Iaitu adab bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya banyak lagi perbincangan tentang adab bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya juga yang dinyatakan oleh sebagian ulama ialah kita perlu berasa malu, kan, kena ada sifat al-haya. Sifat al-haya apabila kita memikirkan tentang diri kita sebagai makhluk dan Allah sebagai al-khaliq, kita kena sentiasa ada rasa malu. Rasa malu ini ialah kita tak nak diri kita berada di satu tempat yang Allah murka. Kan? Kadang-kadang kita keluar ke mana-mana, bila ada orang kita tak akan buat benda-benda yang tidak baik. Tapi bila kita balik seorang-seorang kat rumah, kita akan buat pula kan benda yang tak baik kerana orang tak nampak. Sewajarnya kita memikirkan betapa sepatutnya kita malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan bukannya malu kepada sekalian manusia. Okey. Dan kerana Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa melihat kita. Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa melihat kita. Kalau benda itu diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada masalah, teruskan. Tetapi kalau benda itu yang kita nak buat itu dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ingatlah betapa sepatutnya kita malu terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan itu kita kena tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tengok jam ni dah pukul 10.22. Sepatutnya dah selesai lah kot kan. Kita punya apa dia panggil ni, tajuk kita 20 minit kan bersama adab Islam. Jadi saya tak nak lebih daripada ini. Wallahu alam, adakah kita mempunyai soal jawab? Mungkin tidak ya. Mungkin tak ada Okey, kalau ada nanti saya pun tak tahu, saya tak tepat tanya penganjur kan macam mana, ada soal jawab ataupun tidak. Namun yang pentingnya ialah kita perlu memberi apa, ada chatting kat sini, jap tengok sekejap apa dia tulis ni. Tak ada Ustaz, okey, tak ada soal jawab. Dengan itu saya rumuskan di sini bahawa ini apa yang saya sebutkan tadi adalah sebahagian daripada adab-adab yang perlu kita penuhi terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sudah pasti terdapat lagi adab-adab lain yang perlu kita pelajari dengan ilmu yang dengan masa yang kita gunakan untuk menuntut ilmu. InsyaAllah kita akan tengok di sana terdapat beberapa adab yang kita perlu penuhi dan kita perlu laksanakan berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira itu sahaja untuk sebagai tazkirah dan juga peringatan untuk malam ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita di kalangan hamba-hambanya yang diselamatkan daripada api neraka, yang dibebaskan daripada api neraka. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.